Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni cikgu akan kongsikan video di sini. Ya, ulang kaji ekspres kita hari ni adalah untuk bagaimana awak menjawab soalan nombor 10. Soalan eksperimen soalan nombor 10 kertas 2. Ya. Okey, cikgu terus mulakan dengan soalannya. Ya, ni soalan dia. Okey, ini adalah soalan trial SPM Selangor 2020 ya, trial SPM kita. Okey, so kalau awak tengok ini soalan yang awak dapat hari tu. Okey, kita tengok bagaimana caranya kita menjawab dengan mudah. Okey, jadi bila kita dapat soalan, ya, awak dapat soalan, awak pastikan awak baca, ya, baca setiap satu ayat yang dia tunjukkan pula setiap satu ayat yang ditulis kat sini ni baca. Okey, so selepas ditoreh, ya, lateks dijual dalam dua keadaan, iaitu kepingan atau cairan. Bila baca itu sambil-sambil gariskanlah maklumat yang awak rasakan penting, ya. Okey, gariskan dulu. Kalau ada bawa highlighter, masa periksa bawa highlighter. Okey, dua keadaan, contoh sini kepingan dan cecair. Okey, lateks boleh ditukar kepada bentuk kepingan iaitu pepejal dengan mencampurkannya dengan cuka getah. Kepada bentuk pepejal, macam mana caranya? Mencampur dengan cuka getah. Kemudian lateks boleh dikekalkan, okey, dengan mencampurkannya dengan larutan amonia. Okey, dari sini sebenarnya tajuk ini awak dah familiar. Jadi awak keluarkan sini, dapat je dia punya situasi ni, terus keluarkan dia punya PM dan juga dia punya PB, keluarkan terus. Okey, sebab apa? Sebab awak tahu soalan nombor 10 ni dia akan minta awak buat hipotesis. Ingat, hipotesis mesti kaitkan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. So apakah dia punya PM? Okey, tengok kat sini. Ingat ya, PM ini, pemboleh ubah dimanipulasi ini adalah apa yang berbeza. Pemboleh ubah bergerak balas ini adalah hasil eksperimen. Jadi nak lebih senangnya, sebenarnya nak lebih senang, awak tengok dulu hasil eksperimen. Hasil dia kat sini apa? Hasil dia adalah dia kata, lateks boleh ditukarkan kepada bentuk kepingan dengan mencampurkannya dengan cuka getah. Daripada ayat sini. Okey, hasilnya adalah sini bentuk kepingan. Itu hasil. Okey, kemudian untuk ayat seterusnya, lateks boleh dikekalkan dalam bentuk cecair. Okey, bentuk, lupa pula lah cikgu nak highlight kat sini, bentuk cecair. Okey, dengan mencampurkannya dengan larutan amonia. So ini adalah kalau awak boleh catat kat sini, ini adalah dia punya hasil. Okey, jadi hasil ini adalah PB. So, macam mana caranya nak tuliskan dalam bentuk ayat PB ni? Kita tahu hasil dia satu kepingan, satu bentuk cecair. Kepingan dengan bentuk cecair ini kita panggil apa? Getah tu dalam bentuk kepingan, satu getah tu dalam bentuk pepejal, satu getah tu dalam bentuk cecair. Jadi ayat yang mudahnya kita letak keadaan getah. Okey. Tu hasil dia kan, keadaan getah. Keadaan dia apa? Keadaan dia sama ada dalam bentuk kepingan ataupun bentuk cecair. Okey, kemudian kita tengok pula kepada apa bahan yang berbeza yang digunakan. Biasanya kalau untuk pemboleh ubah dimanipulasi, bahan berbeza. Ya, kita ambil dulu bergerak balan ni sebab apa? Sebab bergerak balan ni hasil. Ya, buat keluar dulu hasil. Bila dah buat keluar hasil, baru awak nampak lebih jelas apa yang dimanipulasi. So yang dimanipulasi kat sini adalah yang pertama ni dia campurkan dengan cuka getah. Yang kedua ni dia campurkan dengan larutan amonia. So cuka getah dan larutan amonia ini adalah bahan kan? Ataupun cuka getah lebih apa? Lebih sesuai dia. Dia adalah larutan. Okey, bahan dia larutan. Jadi, kalau untuk menulis pemboleh ubah dimanipulasi, boleh tak letak larutan saja? Tak boleh kan? Larutan tu adalah
dalam menulis pemboleh ubah mesti ada parameter dan bahan. Larutan tu bahan saja. So apa dia punya parameter? So parameter dia, ini kita tengok satu cuka getah, satu amonia. Jadi pemboleh ubah dimanipulasi dia adalah jenis larutan. Okey. Dah dapat dah pemboleh ubah. So bila dah keluarkan daripada soalan pemboleh ubah dia, barulah pergi kepada soalan yang pertama. Soalan dia, cadangkan satu hipotesis untuk mengkaji situasi di atas. Dia suruh buat hipotesis, hipotesis. Bila dia suruh buat hipotesis saja, ingat ya, bentuk umum dia apa? Tulis bentuk umum. Jika apa. Okey. Maka apa dan apa, full stop. Ingat balik cikgu kata yang mula-mula letak PM, yang kedua ni selepas maka letak PB. Yang kat sini tambahlah ayat penyedap. Okey, jadi tengok balik tadi. Kita dah catat tadi kan. PM dia jenis larutan, PB dia keadaan getah. Jadi dekat sini kita tambahkan buat ayat. Jika jenis larutan, ya, biar dulu tak apa. Okey. Maka PB tadi apa? Keadaan getah apa? Sekarang kita tambah. Okey, kita tengok kepada PM dan PB. Tengok balik rajah. Okey, tadi PM dia, ya, mana? Cikgu tak pula label kat sini ya. Ini adalah dia punya ni PB kan? Ni adalah dia punya PM. Okey. So PM tadi, dia ada PM dia apa? Dia ada larutan cuka getah dengan larutan amonia. So awak pilihlah salah satu. Ya, nak isi tempat kosong ni, tengok jenis larutan ni kan, pilihlah salah satu. Awak nak guna jenis larutan apa? Katalah jenis larutan awak ambil cuka getah. Okey, lepas tu maka keadaan getah, tengok balik tadi kan soalan keadaan getah tu apa? Kalau pakai cuka getah, dia jadi apa? Dia jadi kepingan pejal. So masukkan kat sini. Maka keadaan getah kepingan pepejal. Okey, tapi tengok balik kepada ayat ini. Ayat ni nampak sedap tak? Nampak macam kurang sedap kan? Jadi buatlah penyedapnya. Jadi jika jenis larutan cuka getah dicampurkan, okey, maka keadaan getah menjadi kepingan pepejal. So dah dapat dah kita punya hipotesis ya. Dah dapat hipotesis ni, tulislah dalam ruang jawapan pada kertas soalan. Tulis elok-elok. Jika jenis larutan cuka getah dicampurkan, maka keadaan getah menjadi kepingan pepejal. Kan sedap ayat bahasa Melayu dia. Ya, bahasa Melayu, bahasa merentas kurikulum ya. Selesai dengan hipotesis. Okey, sekarang tapi ingat ya, jangan lupa dia punya pemboleh ubah tu. Okey, untuk soalan A dengan soalan B, ya, pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas dia adalah sama. Situasi saja berbeza, tapi pemboleh ubahnya masih sama. Okey, sekarang ni soalan B ya. Soalan B dia suruh rancang eksperimen. Merancang eksperimen. Dalam soalan B ni, bahan yang diberi not necessary sama dengan soalan A. Dia boleh jadi berbeza. Ada ketikanya soalan dia bagi yang sama. Contoh macam soalan ni kebetulan dia bagi yang sama. Dia bagi latex juga. Tapi dia ubah kat sini ya. Baca soalan kat sini. Berdasarkan situasi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat. Apa dia nak suruh siasat? Lepas perkataan untuk menyiasat penggumpalan latex dengan menggunakan yang kat sini yang cikgu nak awak ni cikgu padam sikit ya. Yang kat sini yang cikgu nak awak tengok ya. Bila awak tengok untuk menyiasat penggumpalan latex. Dengan menggunakan latex ya, menggunakan latex. Lepas tu bahan, tengok asid etanoik. Ni bahan dia yang digunakan. Larutan amonia, rod kaca, penitis dan satu radas lain. Sebaiknya cikgu garis kat sini. Awak bila dapat saja macam ni, dia bagi dah radas tu, awak gariskan. Satu radas dia. Kemudian ni yang kedua.
Okey, ni radas bahan dia ya. Labelkan macam ni supaya apa? Supaya nanti bila awak menuliskan alat radas, awak tidak tertinggal alat radas tersebut. Ya, itu dia punya nombor 6, itu dia punya apa? Rationalnya. Okey, so sekarang tengok kita ada 6 radas dan bahan ya. So bahan dia latex, asid ethanoik, larutan amonia, rod kaca. Okey, radas dia rod kaca, penitis dan satu radas lain. Radas ya. Kalau dikata radas tu radas makmal. Jangan pula nanti dia kata radas, awak bagi bahan. Tengok baca ayat dia elok. Okey, kemudian dia kata huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis. Hipotesis di 10A. Tadi hipotesis kita apa? Hipotesis kita kata jika jenis larutan cuka getah dicampurkan. Okey, jika jenis larutan. Yang ni tadi tengok ya, dia punya pemboleh ubah dimanipulasi dia tadi. Jenis larutan dia adalah cuka getah, maka keadaan getah menjadi kepingan pejal. Itu hipotesis kita. Okey, jadi sekarang dalam soalan B ni kita nak buktikan hipotesis itu. Okey, so dalam soalan ni awak keluarkan dulu, tengok. Keluarkan apakah bahan dia beri. So bila dah keluarkan bahan dia beri, okey, cuba awak lakarkan lepas ni. Cari kertas kosong, boleh minta, masa biasa boleh minta kertas kosong ya. Okey, berdasarkan kepada radar dan bahan dia beri ni, cuba buat lakaran. Apa yang awak kena buat? Kita ada latex, kita ada asid ethanoik, kita ada larutan amonia, kita ada rod kaca, kita ada penitis, kita ada satu radas lain. Okey, so latex ni kita nak masuk dalam ke apa? Ada tak dia bagi kat sini? Tak ada kan? Jadi automatik radas lain ini adalah kita nak masuk dalam apa? Biasanya kita masuk dalam bika. Kalau tabur uji boleh tak cikgu? Boleh, ya. Biasa kita pakai tabur lidih lah, besar sikit ya. Tabur uji pun boleh, tapi biasanya bukan lebih besar sikit adalah bika sebab kita nak kacau. Okey, so dah dapat dah kat sini radah lainnya bika. Okey, jadi awak pun buatlah lakaran ya. Pada kertas contengan awak buat lakaran. Bila buat lakaran tu buat 2 radas. Ya, kenapa buat 2? Nanti dalam prosedur nanti dia ada markah untuk pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak. Pemboleh ubah dimanipulasi dan yang dimalarkan. So buat lakaran ni bika settle. Okey, kemudian latex nak letak dalam mana? Latex letaklah dalam dua-dua kan. Dan latex ni mesti sama banyak. Ya, kalau tak sama banyak nanti dia mempengaruhi eksperimen kan. So, label kat sini letak latex dan bila kita letak bahan dalam bika mesti letakkan kuantiti dia. Biasakan letak kuantiti. Katalah letak kuantiti dia 500 ml. Contoh. Ya, sebab latex ni dalam bentuk cair kan 500 ml. Okey, kemudian apa lagi yang dia suruh letak? Asid ethanoik, larutan amonia. So, kita tahu bahawa asid ethanoik, larutan amonia ni adalah 2 jenis larutan yang berbeza. So, maksudnya kalau berbeza itu yang diubah-ubah lah kan. Jadinya kita buat kat sini. Okey, sebab dia kata kat sini guna penitis kan. Latex ni dah settle tadi. Dia kata guna penitis. Penitis ni untuk apa? Untuk titiskan. Kita buat kat sini. Titiskan asid ethanoik ataupun so awak label lah ini adalah penitis. Label kan, buat lakaran label. Jadi yang dititikkan masuk ini awak label lah. Sebelah ni asid ethanoik. Yang sebelah sini adalah tadi apa lagi satu? Amonia. Okey, label. Okey, lagi apa yang tak ada? Ethanoik settle, amonia settle. Rod kaca. Rod kaca ni adalah untuk kacau. Jadi lukislah rod kaca. Lukis rod kaca kat sini. Label ya. Kalau lukisan tanpa label dia tak laku. Rod kaca. Cikgu ada ruang terhad nak lukis ni. Awak nanti lukis besar-besar ya. Lakaran. Okey, dah selesai. Yang ni lakaran berdasarkan kepada bahan dan radas. Sekarang kita pergi kepada soalan dia. Okey, soalan dia tanya tujuan eksperimen. Okey, apakah tujuan eksperimen? Ingat. Kalau tujuan bentuk umum ya, bentuk umum tulis. Kena tahu bentuk umum. Mulakan dengan kalau tujuan saja,
Ya, nampak saja tujuan eksperimen mesti mulakan dengan untuk mengkaji. Ya, mesti mula ayat itu. Kalau tak mula dengan ayat itu, tak ada mula dengan untuk mengkaji atau untuk menyiasat, ya, salah. Ya, untuk mengkaji apa? Untuk mengkaji kesan. Okey, kesan apa? Kesan PM. Okey, terhadap siapa? Terhadap PB. So tadi tengok balik soalan. Yang A tadi apa BPM? KM jenis larutan. PB adalah keadaan getah. So masukkanlah dekat sini. Untuk mengkaji kesan jenis larutan terhadap PB keadaan lateks. Sebab kita kata lateks kan? Sebab kita dekat sini, mana? Ni, keadaan getah. Sebab kita pakai lateks ya. Silap dah pula cikgu ni sepatutnya lateks. Ya, sebab dia gunakan lateks ya. Okey, so untuk mengkaji kesan jenis larutan terhadap lateks dah. Okey, dapat 1 markah untuk tujuan. Okey. Awak boleh baca kan tulisan cikgu, ya, abaikan tulisan yang cantik itu sebab menggunakan digital ini dapat tulisan cikgu pun tulisan ala doktor. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Selepas tujuan, yang kedua adalah mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasi. Baca soalan dia kata mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah apa dia nak? Pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak bala. 2 je dia nak. Jadi awak bagi je lah 2, ya. Nak bagi 3 pun tak apa, tak ada masalah. Tapi bila menulis pemboleh ubah, pastikan awak tulis begini. Ya, tulis dulu pemboleh ubah. Okey, dekat ruang jawapan tu kan. Yang pertama katalah buat A. Okey, dimanipulasi. Lepas tu tulislah apa? B, bergerak balas. Dan apa tadi dimanipulasi? Tengok tadi ke atas. Okey, mana ke dia? Ke atas ni. So ni atas balik tadi. Ni kat sini. Ya, PM, PB. So dia punya pemboleh ubah adalah yang dimanipulasi jenis larutan. Yang bergerak balas adalah keadaan lateks. Dah. Ni 1 markah, ni 1 markah. Dapat 2 markah. Okey, dah soalan nombor 2. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Soalan ketiga dia nak apa? Dia nak senarai radar dan bahan. Jadi check balik tadi, check balik kat sini. Berapa ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ada. Okey. So pastikan bila awak tulis sini awak senaraikan. Nombor 1 apa? Okey, nombor 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pastikan cukup 6. Okey, 6 tadi yang cikgu ingat bika. Okey, tadi lagi ada apa? Penitis. Okey. Lepas tu rod kaca. Ni radar dia guna kan? Okey, lepas tu bahan dia guna tadi lateks, betul? Larutan amonia. Tulis nama penuh ya, larutan. Jangan buat shortcut. Okey, dan juga asid etanoik. Tulislah elok-elok, susun elok-elok ya. Kalau awak punya kertas jawapan tu ada line, tulislah elok-elok ya kertas cikgu punya ni sebab dah lama tak menggunakan digital ink ni ya. Tulisan pun ada lari sikit skill dia. Okey, so dah cukup 6 ya. Pastikan check balik kat sini. Betul ada 6. Okey. Radar lain ni jangan pula tulis radar lain, kita dah identify tadi dia adalah bika. So kat sini tulis bika. Okey, semua ni betul setiap satu. Nanti pemeriksa dia akan tanda macam ni. Baru awak dapat 1 markah. Okey. Itu sampai nombor 3. So kita ada lagi nombor 4 dan nombor 5. Nombor 4 ni panjang sikit. Ya, sebab video cikgu ni dia boleh maksimum 20 minit saja. Jadi cikgu sambung dengan video yang kedua untuk
nombor 4 dan nombor 5. Okey, nanti sambung tengok video part 2. Okey?